bagi kuantiti itu. Okay, so kita tengok pada situasi ataupun situation dia. Kita tengok pada situasi ataupun situation dia untuk kadar. Okay, kita tengok pada situasi ya. Okay, the first one, sebatang pokok tumbuh 24 cm dalam tempoh 24 bulan. Jadi cara kita hendak menulis sebagai macam mana ni, 24 cm bahagi dengan 4 bulan. Itu cara dia lah. Okay. Jadi di sini kuantiti yang terlibat adalah sentimeter tu adalah apa? Panjang kan? Panjang atau tinggi lah. Tinggi dan masa. Itu adalah kuantiti. So unit ukuran dalam cm dan bulan. Okay. Bahasa Inggeris dia punya bahasa Inggeris lah. Itu maksud dia. Okay, kalau bahasa Inggeris kita katalah kat sini 24 cm in 4 months, and then quantities involved kita tulis per height and also time, okay, and so on lah. So kalau jisim bayi bertambah, so ini pun sama 1.3 km bahagi dengan 60 hari. So kuantiti yang terlibat adalah berat dan hari lah. Dan masa. Unit dia kita buat dalam kilogram dan hari. Okay, itu benda dia. Okay, the third one, denyutan nadi karet adalah 75 kali seminit. So 75 bagi 1 minit kali seminit. Jadi ini adalah kuantitinya adalah denyutan nadi kita apa? Kita kata macam kuantiti dia. Kita kata apa denyutan nadi ni apa kuantiti dia? Denyutan, kuantiti denyutan. Ataupun kiraan nadi dan masa lah. So dia punya unit ukuran dia ialah apa nama ni? Denyutan kali dan minit. Okey, daya bertindak ke atas luas permukaan seluas 1 meter persegi ialah daya. Maksudnya daya bahagi meter lah. So daya dia 2 Newton bahagi dengan 1 meter. Okey. Jadi di sini kuantiti yang terlibat ialah kuantiti dia daya dan juga luas permukaan So Newton dan meter. So awak kena tahu bezakan apakah itu kuantiti dan apakah itu unit ukuran. Okay. Dan kalau rates, kadar, bahasa Inggeris dia rates lah. So bila you tengok menentukan hubungan antara nisbah dan kadar, bila awak lihat pada situasi, you look at the situation, dia akan ada melibatkan 2 kuantiti dan melibatkan 2 unit ukuran. Itu adalah kadar. Jadi dalam aktiviti ni kita buat, kita bandingkan 2 kuantiti yang berbeza unit. So ambil highlighter. Okay, 2 kuantiti yang berbeza unit. Oh, bukan ni. Okay, 2 kuantiti yang berbeza unit. Ni. Misal 2 kuantiti. Okay, so nisbah 285/3 dikali sebagai kadar. Kadar menunjukkan 2 kuantiti berbeza unit berhubung satu sama lain. Okay. Kalau bahasa Inggeris dia, kita akan kata we compare the distance traveled in kilometer with time taken in hours. The ratio is known as rate. Rate show how 2 quantities, you can highlight this one, with different units are related to each other. So involve 2 quantities ataupun 2 kuantiti yang berbeza unit, itu melibatkan kadar. Okay. Jadi nisbah dia ada 2 kuantiti lah. Bila ada 2 kuantiti kita panggil dia kadar. Okay. Itu sahaja maksud dia kadar. So kadar adalah kes khas nisbah ni. Kes khas nisbah yang melibatkan 2 kuantiti yang berbeza unit. You boleh highlightkan. So dia kadar ni termasuk daripada nisbah. Tapi dia mesti mempunyai 2 kuantiti unit yang berbeza lah. Okay. So mari berbincang, adakah 1.5 km per 3 km atau yang mana satu merupakan kadar? Bincangkan. Ni you kena
PK. Tapi dengan syarat kadar tu mesti berbeza unit lah. So you pilih di mana kan. Mari bincang. PK sendiri. Saja nak suruh PK. Alright, kita lihat kepada contoh. Okay, look at the first example. Rajan menggunakan basikal dengan laju 5 meter per saat. Tukarkan meter per saat kepada kilometer. Sekejap macam tertinggal. Saya rasa saya macam ada tertinggal page. Ada contoh lain kan sebelum tu kan? Betul tak? Sekejap saya tertinggal satu page. Okay, saya letak sini tinggal satu page. Sorry. Okay, so ni contoh 5. Ni saya tengok ni. Okay, contoh 5. Nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit bagi ukuran yang terlibat dalam step berikut. Okay, Fatih membeli 2 kilogram mangga dengan harga RM10. Jadi kita ada dua kuantiti lah. Maksudnya dengan 10 kilogram itu dia membeli 2 kilo. Jadi kadar cara tulis RM10 bahagi dengan 2 kilogram. So apa dua kuantiti yang terlibat adalah jisim dan juga wang. Okay, jelaskan, senang saja. Yang kedua adalah sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk mengambil perjalanan sejauh 12 km. Jadi kita buat 12 km bahagi 1 liter lah. Okay, maksudnya kita boleh tahu lah 1 liter tu berapa kilometer boleh cover dia. Jadi apakah dua kuantiti dia? Adalah jarak dan juga isi padu. Okay, itu adalah kadar. Jadi bila melibatkan kadar, kita kena tahu cara menukarkan unit ukuran kadar. Ni kita tukar. Okay, jadi cara yang nak tukar, contoh macam ni lah. Satu kedai, gerai A dia jual per kilogram RM15. Gerai B dia jual per gram. Jadi kita nak tahu sebenarnya mana yang lebih murah kan? Mana yang lebih murah, jadi kita tukar. Yang mana yang kita nak tukar lah. Jadi kat sini kita tukar kadar harga tomato di gerai B. Okey, kita tukar. So apakah kuantiti unit bagi gerai B? Dia timbang dalam jisim gram. Betul? Kat situ kan? Okey, so apa yang berlaku kat sini per kilogram. 1 per gram, 500 gram, 1 per kilogram. Jadi apa yang dia buat kat sini, yang gram ni dia nak tengok mana yang lebih berbaloi lah. Jadi yang ini adalah 1 kilogram, yang ni per 500. Jadi kita gunakan konsep nisbah setara. Konsep nisbah setara, macam mana nak setarakan? Kita nak tahu setara ke tidak. Jadi 500 gram kita kali dengan berapa dapat 1 kilo? 2. Kita kali dengan 2. Kali dengan 2. Jadi bawah ni penyebut denominator, bila you kali 2 sebab you nak samakan dia punya unit. Kita nak buat setara ataupun setarakan dia. Sebab nak compare kan, kita nak bandingkan. Jadi bila penyebut darab 2, atas pun kamu kena darab 2 supaya persamaan itu menjadi seimbang lah. Jadi kamu akan dapat 16 per 1000. Jadi bila dikira kamu dapat 16 per kilogram. Sini sebenarnya RM 16 per kilogram. Per kilo tau, per kilo. Jadi sebenarnya mana yang paling murah? Yang murah adalah di gerai A. Okay? Macam tu cara dia. Tu untuk contoh 5 lah. So kita tengok contoh 6. Tadi. Okey, ini contoh 6. Okay. Rajan menunggang basikal dengan laju 5 meter per saat. Tukarkan 5 meter per saat kepada kilometer per jam. Yang inilah selalunya. Kita selalu pening-pening kat sini kan. Jadi kita tengoklah. Apakah maksud 5 meter per saat? Bila dia per, dia sama dengan bahagilah nisbah. Jadi 5 meter bahagi dengan 1 saat. Itu maksud dia 5 meter per saat.
Boleh? So far. Sampai sini dulu. Kamu kena faham 5 meter per saat. Jadi kita pun nak tukarkan kepada kilometer. So kita tengok dulu kat sini. Meter kita tukarkan kepada kilometer. Kita nak bahagi berapa? Bahagi 1000. Bagi 1000. Okay, kalau kilometer ke meter kita darab 1000. Okay, tuliskan kat dalam buku kamu tu. Okay, kemudian yang kedua kita ada saat. Kita nak pergi kepada jam. Saat pergi kepada jam kita bahagi, betul? Bahagi 60. Bahagi 60. Setuju tak? Saat kepada minit, minit kepada jam kan? Okay. Kalau jam kepada saat kita buat kali 60 kali 60. Okay, tuliskan dalam buku nota kamu ataupun pada kamu punya sticky note kamu. Okay? Boleh? Tuliskan pada sticky note ni. Yang ni. Informasi ni kamu kena simpan ni. Ni penting. Tuliskan pada sticky note kamu. Okay, kemudian di situ, okay, kan kita ada, kan kita dah buat macam ni kan, dia bahagi-bahagi kan. Okay, 5 meter, saya buat kurungan kat sini dulu. Saya nak selesaikan yang ni, 5 meter. Okay, 5 meter kita tukarkan kepada kilometer. Ni maksud dia. Tukar. Okay, tukar pada kilometer. Okay, bila meter tukar pada kilometer, kita bahagi 1000. Setuju? Boleh? Boleh. Boleh Okey. Lepas tu kamu salin sahaja bahagi ni. Lepas tu kita tengok pada saat pula. Okey, yang kedua saya ambil pen lain, kita tukarkan kepada saat. Ambil yang saat ni. Sekarang kita tengok yang ini, saat. Saat kita nak tukarkan kepada jam. Apa yang saya tulis tadi? Bahagi 60 bahagi 60 kan? Betul? So yang ini dia akan jadi macam ni lah. Sebab apa bahagi kita bahagi 2 kat bawah ni. Bahagi semua kan? So 60 darab 60. Maksudnya 60 bahagi 60 lah sebenarnya benda yang sama. Okay? Boleh? Boleh. Boleh. Sebab kita bahagi ni semua lah, dibahagi semua. So semua tu duduk kat bawah. So dia akan dapat macam tu lah. So lepas tu dah dapat. So kita pun buat macam biasa. So sini 5 per 1000 lah. Okey, dia buat, awak nampak tak bahagi dia jadi darab. Kenapa bahagi jadi darab sini? Asalkan bahagi kan? Okay, dia jadi darab. Kenapa dia jadi darab? Dia terbalikkan. Sebab dia nak buat senang kamu nak selesaikan dia nanti. Bila kita darab operasi tu terbalik kan? So nanti dia jadi 60 per 1 macam ni. So nanti kamu dah boleh pakai kalkulator kamu. Cari yang paling senang ni, boleh cancelkan dulu. So dia sebenarnya 5 kali 6 kali 6 bahagi dengan 10 lah. Kamu kira kamu akan dapat sini 30 potong-potong 18. 18 km per jam. So cara tulis dia macam tu, 18 km per jam. Okay? Ini cara buku teks. Cara buku teks. Okay, kalau lah misal kata kamu nak gunakan, saya ketepikan sikit, 5 meter per saat ni, kita nak guna macam cara kita faham lah. Okay, 5 meter per saat, kita nak tukarkan kepada kilometer per jam. So kita dah tahu dah, sebenarnya dia 5 meter per saat. Okey, kita dah tahu meter kalau tukarkan pada kilometer kita kena bahagi 1000 tadi kan? Betul tak? So bawah ni bahagi ni saat kepada jam, kita akan buat bahagi saat kepada jam bahagi apa? 60 bahagi 60. Yang ni lah, ni dalam kepala otak kita lah. Okey? So kalau kamu tekan kalkulator pun, maksudnya sekarang ni, okey, cuba kamu tekan kalkulator, ni kalkulator kamu, cuba kamu tekan. Kamu tekan sebiji macam tu.
5 bahagi 1000 buat kurungan dulu. 5 bahagi 1000 kurungan bahagi dengan 1. Ni 1 bukan 15. 1. 1 saat. Okey, kalau kamu kira kalkulator, kamu juga akan dapat 18 kilometer per jam. Okey, boleh tak? Maksudnya, dua-dua cara ni kita boleh terima sebenarnya. Sebab dia konsep-konsep yang sama lah. Cumanya, kalau yang ni, cara yang saya buat ni, kita boleh terus kita pakai kalkulator kita. Boleh? Okey tak? Boleh? Ya, kamu tuliskan. Okey, kita lihat yang kedua. Kita ada ketumpatan. Okey, ketumpatan sejenis logam adalah 2,700 km per meter kuasa 3. Per, bila per kita bahagilah. Nyatakan ketumpatan dalam gram per sentimeter kuasa 3. Okey, yang ini dia buat macam ni lah. Kilometer sebab nak tukarkan kepada gram, dia darab dengan 1000. Boleh So kita dapat 1000 gram. Bahagi dengan meter kuasa 3, tukarkan kepada sentimeter. So kita 1 meter berapa? 100 kan? Jadi meter kuasa 3. Okay, kamu belajar chapter 3, tajuk 3. Kalau kuasa 3 apa maksud dia? Apa maksud kuasa 3? Berpadu. Darab satu. Padu. Darab berapa kali nombor yang sama? Nombor yang sama didarab 3 kali. Nombor yang sama didarab 3 kali. Jadi bila dia buat 1 cm kuasa 3, 1 meter sama dengan 100 cm. Tapi sebab kuasa 3, kamu kena darab nombor yang sama sebanyak 3 kali. Sebab tu dia buat macam ni, darab-darab sebab kuasa 3. Jelas tak? Boleh Jelas. Okay. Jadi kamu akan dapat macam ni lah. Dua-dua jawapan ni boleh. Gram per sentimeter kuasa 3 bagi gram per sentimeter kuasa 3. Dia akan jadi macam ni. Okay. Jadi kalau kamu tengok A dengan B ni, okay, kalau B dia senang sikit sebab kita hanya perlu cuma macam tukar pada sebab dia darab kan, jadi dia senang. Tapi kalau nombor 1, kita kena bahagi. So dia jadi macam ni lah. 5 bahagi 1000, 1 bahagi. Ini kena berhati-hati Ataupun kamu boleh guna yang nombor 1 terus guna macam saya ni. Kita tahu dia bahagi. Pun boleh, tak ada masalah lah. Asalkan kita dapat jawapan yang betul untuk soalan ni. Okay. Ini bahasa Inggeris lah. Density dan sebagainya. Okay, so kita buat sama-sama. Kamu boleh salin soalan. Salin dulu. Latih diri 4.2a. Nyatakan kadar dan 2 kuantiti termasuk unit terlibat dalam situasi yang berikut. Tambang kereta api bagi 2 orang penumpang dewasa dari JB ke KL adalah 154. So dia nak kadar dan 2 kuantiti. So kita highlight kan kat sini. Okay. Saya nampaklah kadar yang pertama adalah ini. Satu lagi untuk berapa orang penumpang? Untuk 2 kan? 2. So nanti kita tulis kat situ. Okay. Kadar dia, saya nak tulis? Okay, kadar kamu tulis 154 Bagi 2. bahagi 2 orang. Pen biru tak nampak bagi 2 orang. Jadi kuantiti apa? Harga dan bilangan penumpang ataupun harga dan bilangan penumpang. Okey, itu untuk nombor 1. Okay, so kamu try buat yang lain. Cuba buat dulu. Mio, dia nak select saya.
Okey, yang kedua, 20 liter air mengalir dari sebuah tangki setiap kali dipam. Macam nak tulis? Setiap kali dipam. Saya cantikkan sikit. Besar sangat tulisannya. So, kamu boleh tulis kadar RM154 bahagi dengan 2 orang. Okay, yang kedua, kita boleh tulis macam mana? 20 liter air mengalir. So yang ini kita boleh tulis kadar dia sama dengan 20 liter bahagi sebuah tangki air setiap kali dipam. Setiap kali. Okay, highlight perkataan setiap kali. Apa maksud setiap kali? Per dengan berapa kalau setiap kali ni? Satu. Betul. Satu kali. Okay, satu kali. Bagus. Jadi kuantiti yang terlibat di situ adalah liter. Liter ni apa benda? Isi padu ke luas ke? Sepadu. Isi padu kan? Sebab liter air ni kita lebih pada isi padu. Jadi kita kata kat situ kuantiti, kamu tulislah cantik-cantik lah kat buku kamu tu Kuantiti isi padu. Apa lagi? Kali ni kita apa? Bilangan dan bilangan lah. Bilangan dipam kan? Itu kuantiti dia. Bilangan dipam. Bilangan pam. Bilangan dipam. Okay, yang ketiga, yuran tuition Harwiri adalah 240 untuk 4 mata pelajaran. Okay, C apa nak tulis? Macam mana kamu nak buat? C. Kadar dia kamu boleh kata RM 240 bahagi dengan 4 mata pelajaran. Okay, so kuantiti dia ialah harga dan juga bilangan mata pelajaran. Sama saja macam tadi, bilangan-bilangan. Okay? Okay, yang keempat, baja yang digunakan ialah 500. Yang ni kita nak bahagi yang macam mana? 10 bagi 500 ke 500 bagi 10? Kadar dia. 500 bahagi 10. Bahagi 10. Bagi 10. Okay, itu kadar dia. Okay, kuantiti dia ialah harga dan juga luas. 10 hektar ni luas harga dan juga luas. Harga dan juga luas sama macam tadi lah, cuma beza bawah dia luas. Okay, yang E. Apa bahagi apa? 600 bahagi 3. 6 bahagi 3. 3 saat itu benda dia. Okey, jadi kuantiti dia adalah bilangan, sebab kuantiti dia bukan putaran, bilangan dan juga masa. Okey? Masa. So kamu boleh tulis kuantiti dia bilangan dan juga masa. Tulislah bilangan dan juga masa So dia beza So bila dia minta kuantiti, dia berbeza dengan unit. Kalau unit putaran, unit saat. Tapi kalau kuantiti kita akan kata bilangan putaran dan juga masa. Okay? Okay, kita tengok pada nombor 2. Jadual di sebelah menunjukkan kelajuan dua objek A dan B. Tukarkan unit ukuran untuk menentukan objek yang bergerak dengan lebih laju. Jadi 1 per saat meter, 1 kepada kilometer per jam. Okey. Kamu macam mana? Kamu nak tukar yang mana? Nak tukar mana yang lebih senang? Soalan saya untuk kamu. Senang je kamu tanya diri kamu. Nak tukar meter pada kilometer boleh. Saat kepada jam boleh. Okey, nak buat mana? Ke nak buat dua-dua? Nak try buat dua-dua? Soalan nombor 2 Tukar. Okay, kita cuba tukar
Okay, kalau tadi apa? Meter kepada kilometer, kalau kita tukar, kita bahagi berapa? 1000. Kalau kat sini kita darab 1000. Okay. Kalau kita buat saat kepada jam, kita bahagi 60 bahagi 10. Kalau sini darab 60, darab 60. Terbalik jam kepada saat dekat bawah lah. Nanti kan terconfuse. Darab 60, darab 60. Okay, jam kepada saat darab 60, darab 60. Okay, so kita ada A dengan B. Okay, so kita cuba tukar dulu A. A kita ada objek dia 20 meter per dengan 1 saat. Tu benda dia 20 meter per dengan 1 saat. Okay, so cuba kalau 20 meter, kalau kamu buat kaedah buku teks tadi dia akan buat macam ni. 20 meter, macam tadi saya buat kan. Bahagi dengan 1 saat. Ni cara dia tulis tadi kan. Dia complicated sikit. So kita pembuat 20 meter bahagi dengan 1000 kilometer. Betul tak? Betul. Bagi yang 1000. So tak apalah hilang. Okay, bahagi dengan okay. 1 saat nak tukarkan kepada jam. 1 bahagi 60 kali 60. Setuju? Setuju. Sini kita dapat kilometer lah. Okay, so kita akan dapat kat sini 25 per 1000. Tukarkan bahagi jadi darab. So kat belah jam ni jadi terbalik, kita akan dapat 60 kali 60 per 1 lah. Okay. So kita potong yang ada kosong, potong ada kosong. Okay, kamu kira 25 kali 6 kali 6 bahagi 10 dapat berapa? Dapat kira 90. 90 So 90 kilometer per jam. Ataupun tulis dia 90 km per J per jam. Itu cara tulis dia lah. Okay. Jadi yang mana lebih laju? A ke B? A. Yang A lebih laju. So dia kata tukarkan unit. Okay, so kita kata A lah yang lebih laju kat situ. So tukar kan. So ni A. Jadi kamu pun boleh buat benda yang sama. Kamu boleh buat B tukarkan kepada A. Lagi senang. Okay, kalau kamu buat B tukarkan kepada A. Boleh tak? Pun boleh juga. Okay, so kamu boleh buat sendirilah. Boleh tak? Kamu buatlah Okay, nombor 3. Jisim per unit luas sejenis kepingan logam ialah 3 km per meter kuasa 2. Nyatakan kadar itu dalam gram per 100 cm. So, kilometer tukarkan kepada ni. Okay, pakai pen lain. Okay, nombor 3. Kita ada 3 kilometer. Okay. Per dengan meter kuasa 2, kita nak tukarkan kepada gram per 100 sentimeter kuasa 2. Ni macam pening sikit lah. Sebab dia hanya kata per 100. Selalu dia kata per sentimeter. So awak highlightkan perkataan per 100 ni. Ni penting ni. 100 cm. Jadi kat sini dia nak per 100 cm. Dia tak nak per centimeter. Dia nak per 100 cm. Macam mana lah tu? So kita cuba buat Kita buat kat sini. Kita tuliskan kat sini. Okay. So kita ada dekat situ kilogram kepada gram. Kita buat apa tadi? 1000 gram, betul tak? Betul. Okay, meter square kepada 100 centimeter square. Jadi pening sikit. Selalunya 1 meter kepada 1 sentimeter, tapi dia nak per 100 je.
kita cuba buat dulu Kalau meter kepada sentimeter square, dia akan dapat 1 meter 100 sentimeter kan? So 100 kali 100. Boleh? Boleh. Ini ni. Meter kepada sentimeter square. Ni pada cm, ni dah tukar. Ni jadi cm, ni cm. So dapat cm kuasa 2 lah. Jelas tak? Boleh? Okay, sekarang dia nak per 100 meter. Maksudnya dia nak 100 ni stay. Lagi satu dia tak nak. So apa kita buat kalau kita tak nak? Kita boleh tak kita cancelkan ni? Potong sini, potong sini, potong sini, potong sini. Boleh? Tak. Tak boleh? Jawapan dia boleh Kita boleh. Boleh. Kita Oh, boleh. satu je. Sebab buang satu je lah tu maksudnya. Maksudnya kamu buang satu saja, kita kekalkan yang ini. Saya highlight ni. Okey, saya tulis kat sini, kita kekalkan. Kita kekal. Sebab soalan dia nak macam tu. Jelas? Kalau soalan dia tak tulis, kita boleh potong lah. Kita cari yang mana yang ni, kita simplify. Tapi sebab soalan nak per 100 cm, kita kekalkan. Jadi sebenarnya kamu perlu cari 3 kali 10, betul? Per dengan, yang ni dah mati tadi kan? Per dengan 100 cm ni gram. Okay, jadi sebenarnya jawapannya apa? 30 gram per 100 cm. Ini jawapan dia. Okay, untuk nombor 3. Tulis dalam buku kamu tu. Okay, penting ni untuk kamu. So kamu kena tulis. Cikgu, dia nak 100 meter kuasa 2 kan? 100 meter, cm kuasa 2. Cm ni saya tak buang. Ini kan ada cm dengan cm kan? Sekejap ni saya kena padan sikit. Nanti kan kamu confuse. Sini. Bagus Einstein soalan ni. 100 ni kan cm, darab dengan 100 cm kan? Okey, yang ni tadi kita kekalkan. Ni kan kita dah potong, tapi cm ni masih ada sebab kita ada 1 cm kat sini kan. So dia akan ni akan jadi cm kuasa 2 bawah ni. Ni pun ada cm kuasa 2. Okey? Sebab cm kali cm. Awak bayangkan 2 bintang kali bintang. Bintang kuasa 2 lah. Bintang kali bintang, bintang kuasa 2. Bintang kali bintang, bintang kuasa 2. cm kali cm, cm kuasa 2. 10 kali 10, 10 kuasa 2. Jelas? Okay, bagus. Bagus dia I tanya tadi. Okay, kita tengok nombor 4. Sebuah ladang kelapa sawit menggunakan baja pada kadar. Okay, dia dah bagi kadar. 350 kg per hektar. Maksudnya 350 per hektar. Apa maksud dia ni? 350 kg per 1 hektar. Tu maksud dia. Per hektar tu per 1 hektar. Okay. Nyatakan kadar penggunaan baja itu dalam gram per meter kuasa 2. Jadi dia dah bagi 1 hektar adalah 10,000 meter kuasa 2. Meter persegi. Okay, so kamu boleh buat kat situ. Satu dekat bawah ni. Okay, 4. 350 So 350 kilogram per dengan 1 hektar. 1 hektar. Okay, kita nak convert into gram per meter square. Jadi kita nak convert into gram. So kg kepada gram kita buat apa? Darab 1000. 1000. Okay. So bahagi macam biasa ni. Okay, 1 hektar, 1 hektar adalah 10,000 meter persegi. So drag panjang ni, okay, darab dengan 10,000 meter persegi. Okay, dia akan jadi macam ni lah. So bila kita darab ini dah tak ada ni. Tak ada. Okay, so kamu akan dapat, okay, yang ni kamu kena kira lah. Mana yang boleh dipotong-potongkannya?
Potong. So, ni pun potong, kosong. So, kamu ada 35. 35 kg dah jadi apa tadi? Gram per meter square, 1 meter square. Dia akan jadi macam ni. Tu ratio dia. Okay. Siapa ada buku teks tu boleh semak-semak lah sebab saya tak ada buku teks yang real. Saya ada dekat soft copy. So ni jawapan dia. Tu nombor 4. Cikgu, cikgu yang ni kena tulis dekat buku ke? Tulis lah. Kamu tulis kat mana? Dengan soalan ni cikgu. Soalan lah betul macam mana kamu nak rujuk balik tu. Ikut kreativiti kamu tau. Kamu nak print ke, lepas tu kamu buat ke, asalkan benda tu kamu ada notanya. Kamu nak print kamu saya punya apa slideshow ke kamu buat, ikut kamu lah. Okay, asalkan ada jalan kerja ni. Nota ni, kamu mesti faham benda ni. Boleh? Okay, kita ada 4 soalan. Yang ni. Mastery Q. Yang ni kamu boleh cuba buat lah. Yang ni dah macam soalan tadi. Bukan? Soalan sama ke? Oh ada, sama. Seketul aluminium yang berisi padu 5 cm kuasa 3. Maksudnya kena darab 3 kali kan ni dia kata. Mempunyai jisim. Ini jisim dia. Cari ketumpatan dalam gram per sentimeter kuasa 3. Ni sebenarnya dia nak kamu cari, ni ketumpatan, maksudnya dia nak cari kadar kan. Bila ada per je dia nak cari kadar. So macam mana cara nak tulis nombor 1 ni? Kamu tak faham apa ketumpatan tapi dia ada per. Bila per dia ada kadar, sebenarnya dia suruh kamu cari kadar dia. So apa bahagi apa dalam soalan ni? Nombor 1. Dia nak gram per sentimeter kuasa 3. So, apa kadar dia? Kita ada 13.5 bahagi dengan 5. Itulah jawapan dia. Okey, itu kadar dia. Kadar kat sini adalah ketumpatan. Sebab atau ketumpatan. Okay. Okey, nombor 2, berdasarkan maklumat di atas, jelaskan nisbah jisim semasa lahir. Okey, ni nisbah. Nisbah kita kena ada apa? Per ya. Jisim semasa lahir kepada jisim 60 hari selepas bagi dua-dua spesies orang hutan. Apa bahagi apa? Kita tengok. Yang ini datang awal kepada 60 hari. So cara tulis dia 0/3 bahagi dengan 6.3. Tu maksud dia, nisbah dia. Jadi kalau kamu kira 0.3 bahagi 6.3 dapat berapa? 1/21 kan? Ni nisbah dia. Okey, tu untuk nombor 1. 1/21. Okey, yang kedua, ni tulis kat sini nisbah Yang kedua kamu pun cari nisbah dia. Semasa lahir dia 0.7 bagi dengan 7.7. So berapa tu kamu dapat? 1 per berapa sini? 1/11. Pakai kalkulator Itu nisbah. Okey, yang kedua dia nak kadar.
Okey, kadar pertumbuhan kedua-dua spesies dalam kilogram per 60 hari. Dalam kilogram per 60 hari. So tulislah kadar. Kadar maksudnya benda yang sama lah. Kilogram per 60 hari. Maksudnya benda yang sama. Kamu tulis benda yang sama. Nisbah dengan kadar ni dia benda yang sama. Kan? Apa maksud kadar? Kadar adalah nisbah khas. Nisbah khas. Kes khas nisbah. Jadi jawapan dia sama. Jawapan sama Jawapan dia sama. Nyatakan dua kuantiti yang terlibat dalam kadar yang diperoleh oleh A2. Apa dua kuantiti dia? Adalah G same dan G same. Dua-dua G same. Cuma kalau A2 dia nak G same lah. Satu G same semasa lahir, satu G same selepas lahir. Itu dua kuantiti tu G same sebelum lahir, G same selepas lahir. So kamu tulis kat sini. G same selepas lahir. Okay, done. Done. Untuk nombor 2 Okay, last kali Halim membeli susu kotak. Susu kotak dijual dalam 3 jenis bungkusan yang berlainan. Tulis kadar bagi setiap susu itu. Macam nak tulis kadar? Okay, kadar dia mesti melibatkan dua kuantiti. Jadi yang pertama, kalau kita ada yang A tu, apa kadar dia? Kita nak tulis macam mana? Sini, kadar yang pertama. Harga per dengan, so kita ada RM 2.25 bahagi dengan 250 ml. Cara tulis dia lah. Okay, yang pertama. Okay, jadi yang kedua kadar dia kita nak tulis macam mana? RM 400 RM4 bahagi dengan 500 ml. So yang ketiga kita ada RM 7.5 ringgit 50 sen bahagi dengan 1 liter. Itu cara tulis dia. So itu adalah kadar bagi setiap susu. Okay, so B, tentukan harga per liter bagi susu kotak 500 ml. Jadi B dia nak yang spesifik adalah apa nama ni? Kotak yang kedua. Jadi kotak yang kedua dia nak dalam per liter. Macam nak tukar meter kepada liter yang B? 500 bagi 2. 500 kali 2. Kali 2. Pandai. Siapa yang jawab tu? Saya. Saya ke siapa? Mai Sarah. Mai Sarah. So RM4 dia stay macam biasa. Bahagi dengan 500 ml kan? So kamu kena kali 2. Jadi atas kena kali 2 tak? Pengangka kena kali 2 tak? Kena kan? Sebab kita nak seimbangkan. So kita dapat RM RM8 per 1 liter ataupun per 1000 ml. So dia nak per liter kan? So per 1 liter. Setuju tak? 1000 ml 1 liter lah. Jadi harga dia sebenarnya RM8. So jawapannya apa? RM8. Per liter lah. Per liter. Okay, C. Susu kotak yang mana ditawarkan dengan harga yang paling jimat? Justifikasikan jawapan anda. Okay, kita kena menilai yang paling jimat. Okay, jadi yang susu kedua kita dah tukar kepada liter. Kita dapat RM8. Susu yang paling besar dapat RM7.50. So yang mana yang paling jimat? Kalau yang A ni kita tukarkan lagi. Macam nak tukar? Kita tukarkan yang A, tukarkan yang paling kecil ni. Cuba kita tukar yang paling kecil. Kita tukar. Okay, sekarang kita ada susu C.
Susu C kita ada RM7.50 per liter per liter. Okay, susu B, susu yang kedua, kita ada RM8 per liter. Okey, kita tengok susu A pula. Susu A kita ada RM2.25 bahagi dengan 250 ml. Macam mana ml nak tukarkan kepada liter? 250 nak darab berapa dapat 1000? Darab dengan? 4. Darab dengan 4. So kamu ambil darab dengan 4. Bila bawah darab 4, atas pun darab 4. So kamu akan dapat, cuba kira 2.25, kamu darab dengan 4, kamu dapat RM9 per 1 liter. Boleh? 1000 ml 1 liter lah. Setuju tak? Okey. So yang mana yang paling jimat? Susu yang mana? Susu C. Susu C. So, C. kamu kena buat ayat lah. Susu yang paling jimat ialah susu yang paling besar. Tulis ayat. Kerana kamu kiralah kerana kiraan macam ni. Susu A kalau ataupun kamu buat susu A RM9, susu B RM8 per liter, susu C RM7.50. Jadi yang jimat adalah susu C. Apa boleh? Buat ayat lah. Bila ayat justifikasi kamu kena buat ayat. Kamu kena tulis apa yang paling jimat. So kamu tulis lah. Susu paling jimat ialah susu C. Kamu kena tulis macam tu. Titik 3. Susu paling jimat untuk kamu nak tulis ialah susu C. Susu paling besar ataupun susu C. Kotak susu kotak susu. Tulis kotak susu asalkan ada kiraan-kiraan tersebut lah. Okey? Jadi kita pun habislah satu topik kita kepada kali ini. Cara untuk menukar unit kan? Unit liter kepada ml dan sebagainya lah. Meter kilogram kepada gram, saat kepada jam. Jadi kamu kena hadamkan nota-nota ni. Nanti saya akan bagikan screenshot. Okey? Jadi minggu depan saya akan tengok modul nilam. Jadi kamu kena buat modul nilam yang belum buat lagi. Muka surat berapa Kita tengok modul nilam kamu. Kita tengok bab kadar. Okey. Kerja rumah kamu buat yang kita dah terangkan ni, latihan ni. Dalam buku kamu nak print ke apa nota saya tak kisah. Tapi mesti ada dalam kamu punya buku lah. Okey, kemudian kita masuk bab nilam hari Isnin. Kadar, muka surat 37 sahaja. Muka surat 37 sahaja. Dan saya akan bagi kamu kuis. Jadi hari Isnin tolong datang kelas. Saya akan bagi kamu kuis dalam kuizis. Okey? Untuk kadar. Boleh? Ada soalan nak tanya? Okey. Tak ada. So pastikan sebelum habis kelas, saya nak semua pergi tandakan kehadiran. Saya cek sekarang. Tandakan kehadiran dekat Telegram. Ada tanda. Dekat dalam tool tu kamu kena tengok. Tandakan kehadiran, lepas tu ketua kelas macam biasa. Dia kena identify sebab kelas kamu ni kelas gabung. Kan? So